Bagi memulakan sesi temu bual kita pada hari ini, izinkan saya memulakan sesi ini dengan serangkap pantun. Ingin rasa memakan kari, kari cendawan batang keladi. Girang rasa tidak terperi, bertemu puan yang baik budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari kepada Hajah Rohani binti Osman dan juga rakan-rakan sekalian. Saya Muhammad Syarani bin Syafur Rizal sebagai moderator untuk sesi temu duga bersama puan pada hari ini. Selain itu, saya ingin memperkenalkan rakan-rakan saya iaitu Muhammad Hafizi bin Harun yang berasal daripada Jitra Kedah, Muhammad Afiq Hazrid bin Muhammad Zaiki yang berasal daripada Subang Perdana, Selangor, dan Muhammad Iskandar bin Rosman yang berasal daripada Pontian, Johor. Tujuan utama sesi temu duga bersama puan pada hari ini adalah untuk berkongsi dan memberi pendapat dalam bidang perancang bandar dan wilayah. Jadi, boleh puan kongsikan berapa lamakah puan berkecimpung dalam bidang profesional ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebab pilih saya untuk ditemu duga. Sebenarnya saya berkecimpung dalam bidang perancang bandar ni dah 37 tahun. 12 tahun dalam kerajaan dan selebihnya sebagai practicing town planner. Selain itu, boleh puan kongsikan apakah ciri-ciri seorang perancang bandar yang profesional? Apakah ciri-ciri ya? Yang pertama, kena kuat sebab banyak cabaran. Kalau dalam kerajaan tu cabaran dia tak sama macam you practice, you kena kuat dan you kena you kena rajin. You kena rajin bersungguh-sungguh. You kena kuat dan rajin sebab banyak cabaran. Bila you practice, you berhadapan dengan klien dan you berhadapan dengan pihak kuasa tempatan. You berhadapan dengan pihak kuasa tempatan, maknanya jabatan-jabatan teknikal. Sebelah you jabatan-jabatan kerajaan, sebelah you klien you private. Di mana dua-dua ni jarang yang nak boleh sepakat lah. Jadi you sebagai orang tengah, you kena cari jalan yang baik untuk selesaikan semua masalah klien you dengan pihak berkuasa. So maknanya you kena betul-betul berpengetahuan, you kena kuat dan you kena rajin. Puan, saya ada soalan. Bagaimana pula dengan skop kerja bagi seseorang perancang bandar yang profesional? Skop kerja skop kerja ni kita ada dua bahagian utama lah. Skop kerja dua bahagian utama, maknanya basic service kita, basic perkhidmatan kita yang basic, dan juga supplementary. Yang basic tu kita ada macam kajian-kajian selalunya. Kajian penyediaan rancangan-rancangan pembangunan di peringkat negara dan juga negeri. Yang mana rancangan pembangunan peringkat negara ni melibatkan rancangan fizikal negara, rancangan pembangunan wilayah, rancangan pembangunan luar bandar, dan kita akan terlibat dalam kajian-kajian tu lah. Dan di peringkat negeri pula kita ada kajian rancangan struktur, kita ada kajian rancangan tempatan, kita ada rancangan kawasan khas dan lain-lain kajian dari masa ke semasa lah. Makna lain-lain kajian tu macam kita terlibat dengan konsultan-konsultan lain untuk menjalankan kajian, contohnya kajian tempatan banjir, kajian trafik, kajian pembangunan sesuatu kawasan di satu-satu negeri lah. Maknanya kita akan terlibat dengan konsultan-konsultan lain untuk kajian-kajian tersebut. Selain pada basic tu, kita ada basic ni, kita selain pada kajian, kita juga ada physical planning lah. Physical planning ni melibatkan kita sebagai profesional dan klien seperti saya kata tadi, dan juga pihak berkuasa tempatan. Di mana kita physical planning ni kita akan membuat permohonan kebenaran merancang. Dalam permohonan kebenaran merancang ni kita perlu sediakan pelan susun atur dan juga laporan cadangan kemajuan. So submission selain pada kebenaran merancang, kita juga akan buat sekiranya kawasan tu luas dan menghasilkan penduduk yang melebihi 10,000, kita kena kemukakan permohonan kita kepada National Planning Physical Council. Kerana tu adalah kita punya skop kerja yang basic lah.
selain daripada skop kerja kita yang basic tu, kita ada supplementary scope lah. Kita ada skop yang supplementary, di mana dalam skop supplementary ni kita boleh bertindak sebagai representatif untuk undang-undang. Dalam kita punya sistem, kita ada lembaga rayuan. Sekiranya apa-apa pemaju ataupun sesiapa saja yang terkilan dengan keputusan pihak kuasa tempatan, kita akan bawa kepada lembaga rayuan, dan kita practicing planner ni akan bertindak sebagai lawyer lah di situ, mempertahankan kita punya katalah klien kita yang tak berpuas hati dengan keputusan pihak kuasa tempatan. Kita juga dalam kita supplementary service ni kita boleh buat survey dengan investigation services lah. Kita dibenarkan ya, kita punya profession dibenarkan. Kita juga dibenarkan buat planning policies, guideline, development services. Kita ada socio-economic planning services. Kita ada comprehensive development plan services. Kita juga dibenarkan untuk menjadi project management ya. Kita jadi project management company, maknanya kita akan urus pembangunan tu dari A sampai Z. Daripada mula, maknanya kita akan urus sesuatu pembangunan tu daripada zero sampai benda tu didirikan. Dan kita akan jadi project manager, mana di bawah kita akan manage konsultan-konsultan lain di bawah kita lah. Itu adalah skop kerja yang kita dibenarkan untuk practicing. Kita juga boleh buat social impact assessment, kita boleh buat heritage conservation studies, kita ada traffic impact assessment, kita ada environmental impact assessment dan tourism planning lah. So berbagai-bagai supplementary services yang kita dibenarkan bawah kita punya lembaga. So itulah skop kerja yang kita boleh cover dalam practicing planner. Okey, bagaimana pula dengan yang lain? Ada apa-apa soalan lagi yang nak diajukan kepada Puan? Okey, saya ada soalan Puan. Apakah sumbangan perancang bandar kepada masyarakat dalam sekitar dan juga ekonomi yang mampan? Wow. Okay. Sumbangan perancang bandar. Macam saya kata tadi, kita punya skop kerja tu covers macam kita buat physical planning. Okay. Bila physical planning, kita sedaya upaya akan merancang supaya benda tu apa yang kita rancang tu selesa untuk masyarakat dan memberi perkhidmatan kepada masyarakat lah. Maksudnya kalau dalam suatu pembangunan kita perlu mengikut garis panduan, guidelines seboleh-bolehnya untuk memberi keselesaan pada masyarakat, terutamanya dalam penyediaan kemudahan-kemudahan awam, infrastruktur dan utility lah. Dari segi alam sekitar pula, kita cuba supaya pembangunan tu mematuhi kehendak-kehendak kerajaan semasa lah. Maknanya kalau kata sekarang ni kerajaan menitik beratkan pembangunan alam sekitar dari segi green building dan sebagainya, dan perancangan kita pun akan mengikut lunas-lunas tersebut lah. Maknanya kita akan sediakan kawasan lapang secukupnya, sistem harvesting, rainwater harvesting dan sebagainya untuk menjayakan kita punya tujuan melestarikan kita punya alam sekitar lah. And then dari segi ekonomi yang mampan ni, kalau kita tidak menyumbang kepada ekonomi yang mampan, sebab kita cuma konsultan. Yang menyumbang kepada ekonomi yang mampan ni adalah pemaju dan juga pemain-pemain industri dan sebagainya. Kita cuma membantu menyediakan plan-plan pembangunan, plan-plan susun atur yang bersesuaian dan akan akhirnya akan generate ekonomi untuk kita punya kawasan. Okey Puan, nak tanya, sepanjang Puan menjadi seorang perancang bandar ni, apakah cabaran semasa dalam bidang perancang bandar ini? Cabaran semasa cabaran cabaran ni susah sikit nak describe. Pada setengah orang benda tu cabaran, pada setengah orang dia biasa aja. Pada saya setakat ni cabaran tu kadang-kadang macam kita punya pandangan tu tak selari dengan pandangan pihak kuasa tempatan, dan kita terpaksa
membuat discussion dengan pihak berkuasa tempatan supaya kita mencari jalan tengah. Itu je cabaran. Selain pada tu, setakat pada saya taklah banyak amat cabaran kot. Itu je. Okey Puan, saya ada satu soalan yang terakhir. Apakah cadangan Puan tentang bagaimana cara untuk kita tingkatkan lagi profesionalism seorang perancang bandar di Malaysia? Okey, untuk kita nak tingkatkan profesionalism kita kena banyak membaca, banyak artikel-artikel yang dikeluarkan berkaitan dengan perancangan. Kita kena rajin menghadiri seminar, bengkel dan sebagainya. Maknanya setiap masa kita tak boleh stay put dengan apa yang kita graduate 20 tahun, 30 tahun dulu, benda tu je yang kita tahu. Jadi kita kena sentiasa improve kita punya pengetahuan, knowledge, kena rajin tengok, cari dalam Google ke, hadir kursus-kursus ke, seminar-seminar ke, makna tu sentiasa kita kena buat. Dan sebagai seorang profesional, kita ada kita punya benchmark dia. Tiap-tiap tahun kita kena ada CPD point kita cukup. Maknanya CPD itu bertujuan untuk kita menambah ilmu kita, mempertingkatkan kita punya profesionalism. CPD ni kita dapat daripada menghadiri kursus, seminar, bengkel dan sebagainya. So itulah cara-cara kita untuk meningkatkan lagi, improve lagi kita punya profesionalism. Okey, nampaknya sesi temu bual bersama Puan telah sampai ke penghujungnya. Jadi dengan ini saya mewakili rakan-rakan saya ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada Puan kerana sudi meluangkan masa untuk berkongsi ilmu dan pengalaman dalam bidang perancangan bandar ini. Dengan ini izinkan saya mengakhiri sesi kita dengan serangkap pantun. Bunga dedak di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jari disusun, maaf dipinta. Sekian, terima kasih. Okey, baiklah rakan-rakan semua, kita semua sudah pun telah menemu ramah tadi bersama TPR Hajah Rohani. Banyak input-input yang berharga yang kita dapat pelajari hari ini berkaitan dengan profesionalism dalam kalangan perancang bandar. Berdasarkan input-input yang dipelajari hasil daripada temu ramah tadi, ada sesiapa boleh beri pendapat atau pandangan tentang profesionalism dalam kalangan perancang bandar khususnya di Malaysia? Betul tu Syazani. Sebenarnya banyak input yang kita peroleh khususnya berkaitan profesionalism dalam kalangan perancang bandar daripada entrepreneur sebentar tadi. Pada pandangan saya, input yang perlu digariskan ialah kepentingan integriti. Tadi Puan ada beritahu yang skop kerja seorang perancang bandar secara am perlu berhadapan dengan klien dan jabatan-jabatan kerajaan serta perancang bandar profesional yang lain. Oleh itu, seorang perancang bandar perlu berpegang teguh kepada semangat integriti, di mana seorang perancang bandar tu perlu melakukan kerja-kerja perancangan secara terus, tidak menggunakan sebarang kekerasan ataupun teknik penipuan maupun strategi kotor dan licik semata-mata untuk mendapatkan kelulusan dan keuntungan serta perkara-perkara yang dapat merugikan organisasi lain, khususnya sesama perancang bandar. Dalam arti kata lain, seorang perancang bandar yang profesional melakukan kerja-kerjanya secara tanpa menimbulkan sebarang konflik. Okey, saya pun ingin tambah pandangan saya untuk menyokong pendapat Iskandar tadi, yang mana sebenarnya profesion perancang bandar ini juga berkhidmat dan merancang atas dasar memberikan keselesaan kepada masyarakat seperti yang digariskan oleh Puan Hajah Rohani tadi. Integriti amatlah penting di mana setiap perancangan yang dilakukan perlulah mematuhi segala ketetapan yang telah dinyatakan oleh lembaga perancang dan MIP, mematuhi garis panduan yang ditetapkan dan mengelakkan diri daripada anasir-anasir berbentuk rasuah. Okey, betul apa yang dinyatakan oleh Iskandar dan Hafiz sebentar tadi. Saya juga ingin menggariskan input yang dikatakan oleh
puan komplainer tadi, berkenaan dengan seorang perancang yang profesional perlu mematuhi kod atau arahan yang ditetapkan oleh lembaga perancangan dan MIP. Sebagai contoh, lembaga dan MIP ada menggariskan dalam kod etika profesionalisme di mana seorang perancang bandar yang mendaftar tidak boleh sewenang-wenangnya mengiklankan apa-apa perkara yang melibatkan servis profesional yang disediakan kepada pihak umum. Ini termasuklah mengiklankan servis profesional dalam bentuk spanduk ataupun papan tanda. Betul tu Fizi. Di dalam kod etika perancang bandar, hanya papan tanda yang sekadar memaparkan nama perancang dan nama firma sahaja yang dibenarkan oleh pihak lembaga, dan papan tanda tersebut hanya diletakkan di hadapan bangunan firma sahaja. Jadi rumusannya, gagal mematuhi etika yang telah ditetapkan akan merosakkan profesionalisme dalam kalangan perancang bandar. Selain itu, integriti dan pematuhan kod etika amat penting sebagai seorang perancang bandar. Apa pendapat rakan-rakan tentang bagaimana cara untuk kita meningkatkan lagi profesionalisme dalam diri kalangan perancang bandar? Okey, baiklah. Pada pandangan saya, profesionalisme perlu dah dipupuk sejak daripada peringkat pembelajaran dan dinasti. Ia dapat dipupuk secara tidak langsung dengan memberikan penglibatan lebih penuh, khususnya ketika sedang melaksanakan kajian-kajian seperti kajian perancangan bangunan. Selain itu, profesionalisme juga dapat dipupuk dengan cara tampil dengan lebih yakin ketika penyampaian perbenangan bersama masyarakat dan lebih bergiat proaktif dalam menguruskan organisasi ketika melaksanakan tugas secara berjalan. Okey, pada pendapat saya pula, selain daripada penglibatan di dalam kelas ketika peringkat pembelajaran, kita juga dapat memupuk profesionalisme dengan melibatkan diri dengan organisasi atau aktiviti yang berkaitan dengan perancang bandar di luar universiti. Penyertaan bengkel ataupun seminar juga adalah contoh terbaik untuk meningkatkan lagi profesionalisme dalam diri kita. Okay, saya juga ingin menambah sedikit. Profesionalisme dalam kalangan perancang bandar bukan sahaja dilihat daripada pengetahuan dan skill. Malahan, profesionalisme juga dapat dilihat dari segi penampilan yang kemas. Seorang perancang bandar akan berhadapan dengan klien, agensi kerajaan dan juga orang awam. Oleh itu, penjagaan penampilan amatlah penting kerana ia secara tidak langsung dapat menunjukkan profesionalisme yang ada dalam diri seseorang perancang bandar itu. Okey, terima kasih atas kongsian daripada rakan-rakan sebentar tadi. Banyak juga input yang kita dapat hari ini pada mulanya sama sesi bersama Puan Rohani dan juga bersama rakan-rakan sebentar tadi. Jadi saya harap input-input yang kita peroleh hari ini dapat kita mengguna pakai pada masa akan datang untuk menjadi seorang perancang bandar yang lebih profesional dalam menyediakan pembangunan yang mampan dan makmur.